Bayangkanlah berumur 57 tahun, terlibat dalam industri sejak 2010 sebagai penulis skrip. Dia kata banyak dah hasil-hasil penulisan dia yang telah ditayangkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran kembali di podcast Masuk Angin Keluar Asap. Hari ini bersama tetamu kita yang handsome, tinggi lampai, saudara Izam Ismail, pelakon yang sedang meningkat. Okey Izam, over to you. Okay, hai, saya Izam Ismail. Saya baru 11 tahun dalam bidang lakonan ni. Saya berumur 35 tahun ni. Saya bermula dengan drama Juvana. Kalau saya rasa generasi baru sekarang pun tahu drama Juvana. Sebab dia boleh tengok dekat satu program channel ni kan, apps ni. So sampai sekarang alhamdulillah saya masih lagi kekal lagi, dan saya masih lagi cuba untuk mencari every year apa yang boleh buatkan saya kekal relevan. Sebab kita makan nasi lemak, tak naklah selalu nasi lemak tu sambal yang sama. Kita mesti nak ada tambah lauk. Nasi lemak ni nak kena lemak sikit dah ke, tahun depan kurang lemak ke kan. Jadi itu saya punya formula. Lagi satu, kita kena baiki macam mana 11 tahun dalam dunia lakonan pun, lakonan tu sendiri kita kena perbaiki. Tak bolehlah ingat kita dah 11 tahun. Dah lama lah, dah terror lah. Tak ada. Ada yang akan datang tu lagi hebat daripada kita. Itu yang kita kena tahu. So, orang baru pun ada yang lagi hebat daripada orang lama. Jadi, rendahkan ego, belajar balik berlakon. Kalau tak nak belajar dengan guru, kita dah tahu apa basic-basic, tengoklah filem-filem yang kita boleh study. Benda-benda macam tu. Tu bagi saya lah. And saya datang sini di atas jemputan Datuk untuk mengeluarkan isi hati saya. Apa yang terpendam dalam buku tu. Kan? Sebab saya tahu dekat semua tempat ada ketidakadilan. Ada benda tu. Dan adanya tempat yang adil. Ada yang isu adil, yang isu ketidakadilan. Tapi kita sebagai manusia ni, kita improve. So kita nak jadi industri kita ni yang terbaik. So kita kena tukar formula baru. Kita tak bolehlah menggunakan formula lama. Jadi saya boleh bercakap dari segi isu-isu artis lah. Sebab saya bukan penerbit, saya bukan kru, saya bukan pengarah apa semua. So saya boleh cakap isu-isu artis yang ada berkualiti tapi tak dilihat, yang berkualiti tapi tak diberi peluang. Benda-benda macam itulah yang saya nak utarakan dekat podcast. Right. Okey, nanti lu jangan panas lagi. Awal lagi. Okey, so 11 tahun berada dalam industri. Sebelum ni Izam kat mana? Saya belajar dekat ILP Pedas dalam drawing architecture. Lepas tu saya sambung masuk degree dekat drawing, still architecture juga. Saya pernah bekerja dekat firm arkitek, tapi hati saya meronta-ronta untuk berlakon. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Bapak saya tanya. Kau belajar arkitektur tapi pergi berlakon. Saya cakap, yalah, kita arkitek dalam lakonan lah. Kita cipta reka bentuk watak kita tu. Dalam lakonan arkitek juga kan. Ya. Datuk minum tu. Jadi kenapa berubah tu? Apa masalah di dunia arkitek bagi jadi pelakon? Okay, jalan cerita dia sebenarnya kelakar lah. Sebab saya masa tu saya remaja lagi, ada girlfriend kan. Nak cik duit lebih. So saya tengok apa, sebab dulu saya suka enjoy. So apa aku nak cik duit lebih lagi ni dah. Tak ada. Dulu kan kita tak ada apps macam sekarang, kita boleh buat online apa, tak ada. So saya tengok, saya Google masa tu laptop. Kerja kosong. Tu part time berlakon ekstra. Mantap, dapat RM50 satu hari. So saya pergi. Banyaklah. Saya masuk ekstra Nur Kasih, drama-drama top tu semua saya ada lalu. Saya pernah ada satu dialog tegur, bang, duit abang jatuh. Ada situ. Saya jumpa Remy Sahab masa tu. Remy Sahab dah tengah top Nur Kasih tu kan. Nur Kasih dia berlakon. So saya dalam ekstra tu dalam 3 tahun. Saya buat saja je. Tapi masa tu dah bekerja lah. Masa tu dah tengah bekerja. Dapat satu casting call. Ni kita nak cek satu watak untuk drama ni kan. Datang dulu boleh tak? Okey, datang. Saya anggap benda-benda biasa je. Saya casting kan, pernah pergi casting semua tak dapat. Saya pergi 200 casting, 200 tak dapat. Dulu lah. So saya pergi tak ada harapan apa-apa. Watak apa ni, drama apa? Drama Juvana, apa benda ni drama ni kan. Sebab kita tak tahu benda tu, tak meletup lagi kan. Buat je lah, baca. Okey, buat. Jadi biasa dapat call. Izam, awak dapat cerita ni bla 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 bla. Saya, oh ya ke? Okey lah, buatlah.
Buat lagi kita tak expect apa-apa pun. Tahu-tahu drama tu boom. Meletup kan mana kan. Padahal kita orang mesti maki hamun juga dekat set. Wih, bila nak balik ni kan 12 jam 13 jam kerja kan. Bila nak balik ni bosan ni lama ni. Tunggu antara scene pun lama sebab ada setengah cerita tu director tu dia jenis nak particular. So kita kena tunggulah shot-shot dia apa semua kan. Dulu kita tak tahu, saya tak tahu kan. First time lah aku betul-betul jadi pelakon sebenar kan. So itulah starting tu lah. So lepas tu ingat drama Jovana tu dah meletup. Job back to back lah tak ada. Tak ada? Pernah. Masa tu mungkin orang belum kenal lagi kot. Belum kenal lagi. Tapi dulu saya pun budak-budak kan. Nama orang panggil, oh panjang. Baru so ingat dah top lah kan. Bagi saya masa tu pelakon-pelakon yang datang top tu pandang je ni je. Kau ni baru lagi ni. So macam pada pelakon baru yang top satu cerita tu janganlah ingat korang akan sentiasa dipanggil. Tak ada. Ada setengah satu cerita top tu banyak lagi. Korang kena cari lagi, korang kena tukar image, banyak kena rebrand diri korang. Tu pengalaman 11 tahun. Bermula dengan Juana. Drama apa paling berkesan membawa watak? Drama apa? Kalau nak ikutkan yang paling terbaru ni lah, Andai Itu Takdirnya. Yang trending hari tu lah. Trending hari tu lah. Okay. So sampai dengan Jangan Menangis Cinta. Okay. Sampai ada orang DM saya tanya kalau belum kahwin dia nak jadikan menantu. Oh, okey. So watak baik dalam tu. Okay. Selalu orang mana berkesan watak tu sampai kan ada orang offer nak jadi pak mak mentua. Pak dan mak mentua lah. Itulah kot cara kita nak tengok berkesan ke tak kan. Sebab dulu orang letak saya selalu ke arah budak nakal, jahat semua kan. So producer tu dengan stesen masa tu berani ambil saya sebagai second hero untuk watak baik macam tu. Baik yang bukannya baik perangai je baik, dari segi percakapan semua baik. Percakapan dia, tone dia memang kena kawal habis-habisan. Sampai saya sendiri pun stres. Tak boleh reaction, tak boleh terlebih. Macam tu kena reaction kena sikit bagi. Sebab dia baik yang tahap tu. So itulah yang paling impact lah saya. Itulah itu di antara drama yang mendapat rating yang tinggi dan juga dari segi kepuasan lakonan. Puas Saya puas sebab saya berjaya mengawal diri saya daripada lakonan yang dulu. Alright. Sebenarnya dalam drama tu Izam membawa satu watak yang berlainan yang bukan Izam sendiri, yang digarap dengan baik sehingga dapat melakonkan dengan baik. So macam mana boleh jadi itu? Ada kawalan daripada pengarah ke ataupun daripada persediaan sendiri untuk bawa watak tu, ataupun skrip tu dah tulis kau kena bawa macam ni. So macam mana? Okay, first benda tu of course daripada novel. So novel memang dia dah create watak tu macam tu. Sebab dia setiap kali dia watak saya tu dia berkata-kata dalam novel tu dia tulis setenang-tenang manusia. So bila dia dah berkali-kali mention, kita tahu dia ni tenang. Kau hadap macam mana pun kau akan dia ni memang tenang punya orang kan. Reaction dia semua tenang je. So pada first saya bawa Jangan Menangis Cinta dengan Remy. Masa tu Remy banyak ajar saya lah masa tu. Dia cakap kau jadi watak baik ni kau tak boleh main kening. Kau tak boleh main kau punya dahi. Kau tak boleh macam terlampau macam ni. Watak kau ni aku baca dia cakap kau kena tenang je. Saya kenal Remy sebelum ni, dah 2 kali berlakon dengan dia kan masa tu. So saya cakap okey, balik. Sebab masa tu cabaran saya yang Jangan Menangis Cinta tu, saya besok nak shoot. Sebab dia orang tak dapat jumpa artis yang Astro nak terima watak tu. So besok nak shoot watak ni tapi tak ada. Tu? Lalas producer push nama saya untuk watak tu. So saya macam ambil lah kan. Ambil. First day tu saya rasa kurang sikit. Lepas tu saya ada break dalam 5 hari. Saya train balik lah, tengok cerita-cerita apa yang watak baik ni macam mana. Sebab naturality ni kita berborak, mana ada kita borak macam kau tahu tak? Mana kita borak macam tu, tapi itu drama dia lah, tengok macam tu drama kan. macam tu mesti kan. korang nak over exaggerate dia dialog. Korang lepak berborak ikut karakter. Macam saya punya Izham Ismail sendiri punya lepak, saya akan macam relax macam tu. Tapi bila saya berlakon, saya tak jadi Izham Ismail. Saya jadi lain tapi masih lagi kena natural. Kita berborak tu reaction, and dulu saya lemah dengan reaction. Saya tak faham apa itu reaction. Saya ingat baca skrip, so saya tunggu dialog. Datuk tengah borak, saya macam habis dah dialog dia. Aku cakap. So reaction saya selalu editor takkan ambil sebab kosong. Kan ramai saya tu ramai je macam tu sebab kan. dia orang deliver dialog je, dia bukan ada perasaan
yang mengeluarkan dialog tu. So bila saya ambil balik apa yang saya belajar kat kelas-kelas dulu, kita berlakon ni kita cakap dalam hati. Kita nak marah, kita kena mencarut dulu hati untuk orang tu. Baru kita timbul marah dengan apa dialog dia apa semua kan. So dari situ saya train untuk tak bermain sangat dengan kening, untuk drama tu lah. So after that, producer suka, dia cakap, okay, ada satu watak lagi ni. Andai tu tak ada novel ni, novel yang paling popular katanya. Okay. Dia cakap, so saya macam, bila saya baca semua orang duk cakap, Ikram ni kena watak, kena artis ni, Ikram ni kena ni, watak ni lah. So macam, aduh, korang letak artis-artis yang top ni. Watak dulu, first, dia nak letak Ikram ni, Shahnaz. Okay. Second, Syarul Rizwan. Masa dia tengah top, sekarang dia tak berlakon dah kan. Tiba-tiba saya macam, aduh, pressure ni. Rezeki dan pressure lah kan. Sebab kalau tak bawa dengan baik, dia dah ada followers. Perbandingan tu dengan... Saya macam, okay, apa study bila bawa. First day, second day, Abang Jamal dia pun saya cakap, Abang Jamal, bang, tolong kawal saya punya acting. Katanya. Tu dia kawal, so far, bila keluar cerita, Alhamdulillah. Trending kan? Alhamdulillah. Sebab penonton tak ada komplain langsung tentang Ikram. Dia cakap, apa yang dia bayangkan Ikram dalam novel, itulah yang keluarkan kat TV. Saya macam, okay. Pressure lah tu. Kalau kita bawa satu watak yang dah ada bayangan oleh pembaca ni, pressure. Yalah. Sebab mungkin dia baca novel sedap, bila tengok drama tak sedap tu, itu masalah. Betul. Bila adaptasi novel. Betul. So sangat teliti, kena buat elok. Betul. Okey, berlakon meletup, rating tinggi, puas hati. So kita sebagai anak seni lah, ada masa kalanya kita sangat berpuas hati. Betul. Pencapaian kita, kerja-kerja kita diterima dengan baik kan. Tapi ada masanya kita rasa down, kita rasa ditindas, atau mungkin kita rasa tak puas hati. Jadi sebagai anak seni lah, sebagai pelakon dah lebih 11 tahun, ada tak perasaan tak puas hati, sakit hati, marah, yang rasanya aku ditindas, tak adil, aku dianiaya, ataupun ada isu-isu yang melibatkan sepatutnya aku dapat, lepas tu orang lain yang dapat. So cuba cerita. Okay, kalau nak ikutkan first issue ni saya pernah kena pada tahun 2015. Oh, dah kena dah 2015. Okey. Saya dapat peluang ni untuk satu stesen TV ni, watak leading telemovie. Production, director semua kita tak cakap lah. Kita ni lah kan. Saya masa tu baru 2-3 tahun. So saya dapat watak tu, saya masuk set, cameraman, pelakon jadi heroin saya tu. Saya tanya, ni awak macam mana? Dia macam, baca lah sendiri. So bila saya berlakon pula, cameraman pula, saya tersalah ni sikit. Kau ni tak faham ke? Sikit. Sini, situ. Lepas tu diorang kenakan saya lighting gelap. Tu benda tu, masa tu bagi saya, diorang cakap, tak payah cakap lah, untuk rezeki kau biar je lah apa semua. Apa yang diorang tak puas hati yang kau tu? Tak tahu, saya datang awal. Saya memang datang awal. Berlakon tu memang bodoh lah masa tu. Saya baru lagi kan. Tapi at least baru saya ada inisiatif untuk bertanya. Right. Lepas tu saya rasa sebab saya jenis tak banyak bercakap kot. Oh, dia ingat kau sombong kot, belagak kan. Saya memang kalau orang saya kenal, saya akan cakap. Tapi bila sekarang saya dah belajar, kadang-kadang kita kena force to talk. Untuk orang rasa kita tak sombong. Itulah. Nah, sebenarnya bila kita masuk dalam set, tak salah kita pergi mana-mana pun, kalau kita berjumpa, kita kena mesra lah. Betul. Sebab bagi abang lah kan, kalau masa mengarah pelakon, contoh pelakon ekstra masuk aku punya set, tak jumpa director, tak bagi salam, kau memang siap. Macam kau kena lah. Mungkin juga kau ada attitude yang mungkin orang tak kenal kau siapa, tapi bila kau tak mesra, okay, action lah. Alright, hantam dia. So ini di antara mungkin berlaku. Tapi macam kita kata tadi lah, dalam industri ni bagai macam-macam. Macam-macam asam garam sepak terajang kau dah lalu kan, 11 tahun. Ada tak perasaan macam dah panggil casting ataupun dah dikatakan mendapat watak tu, lepas tu di cancel kau? Ada. Baru-baru ni pernah jadi. Saya dah sign, dah dapat sign kontrak. Dah. Dah dapat payment first. Okey. Tiba-tiba katanya stesen tak nak. Padahal cerita tu bukan stesen punya. Padahal cerita tu akan di-pitch ke stesen. Ya, okey. So apa yang stesen tak nak ni? Bila saya
korek lagi. Okey, disebabkan seseorang yang baru masuk bla bla bla, dia nak pelakon yang favourite dia masuk jadi watak ni. Okey. Macam katanya muka tak kampung sangat. Okey. Kampung. Saya rasa muka saya dengan muka orang tu artis lagi Kau lagi kampung saya lah, lagi kan? kampung lah. Letak. Ini tengok dah tahu dah muka kampung lah. Apa Saya masalah? boleh jadi pesawah, jadi ah. apa nak jadi saya boleh tukar kan. Tapi kalau ikut muka saya, muka memang muka Melayu lah. Ya. Orang yang artis satu lagi tu muka memang muka orang cakap kalau dia jadi watak orang Perancis boleh jadi dia handsome tahap tu kan. Saya macam apa korang ni kan. Tu rupanya ada backstory, rupanya producer yang sebenar tak tahu, ingatkan saya okey padahal saya tak okey. Macam itulah. Jadi bagi saya tak patut. Marah. Saya nak marah kat media sosial tapi kalau saya luahkan kat media sosial dah tak profesional. So saya bertanyakan dekat orang-orang yang sepatutnya apa semua. Boleh ambil tindakan tapi saya rasa tak apa. Saya biar kau punya balasan sendiri. So saya pun dengan cerita lepas habis shoot pun semua, dia pun ada bawa masalah lah apa semua kan. Orang tu lah individu tu dengan macam bab cash ni apa semua kan. So macam okay, tak apalah, kau dah kena kau punya ni. Karma dia lah kan. Dia dah kena balik kena cash punya. Allah bayar dia cash lah, kena balik. So kalau ikut cerita kau lah. Kalau dia dah sign kontrak, dah tak ada isu station ke mana-mana tak ada. Pasal dah sign kontrak. Duanya payment pun dah bayar. Dah dapat. Dah dapat payment. So dua benda ni mengikat kau secara hitam putihnya sah. So tiba-tiba dia tolak kau tukar orang lain. So kalau ikutnya kau boleh saman ganti rugi. Tetapi kalau ikut moral of the story, alah kau dah dapat duit, tak payah buat. Tak apalah, dia banyak duit, dia nak buat orang lain. Tapi inilah di antara masalah dalam industri. Ramai yang bodoh macam ni. Ramai production yang tak pergi kursus dan tak faham, tak tahu, melanggar etika kerja. Ini ramai. Dan kadang-kadang yang terlibat ni pengaruh-pengaruh yang ada kepentingan ni, macam kau cakap lah. Ada kepentingan, dia tolak engkau, dia nak bubuh orang lain, kroni dia. Ada juga producer yang nak, contohnya kalau perempuan tu dia nak bawa masuk boyfriend dia kan. So kalau lelaki dia nak masuk girlfriend dia. So ini perangai yang ada dalam industri. Abang tak nafikan berlaku benda-benda macam ni. Tapi macam kita tengok ada artis-artis yang kena saman. Baru ni kita tengok ada yang kena saman. Dah sign kontrak, dah ambil duit, tak datang set. Kau rasa macam mana pula tu? Itu pendapat artis tu. Bagi saya lah. Sebab penganiayaan pada producer pula. Tadi penganiayaan pada pelakon. Apa pandangan kau sebagai pelakon lah? Kan? Saya tak nak cakap yang benda tu saya takkan buat sebab kita tak tahulah apa akan jadi masa hadapan. Tapi pada masa itu bagi saya kita memang kena ikut kontrak, kita dah sign. Tapi kalau kita kena tengok juga dia cakap sebab banyak sangat penundaan, dia patutnya shoot pada sekian-sekian hari tapi tunda sebulan 2 bulan kan. Jadi itu pun isu yang kena bincanglah dengan producer. Kenapa nak tunda? Kenapa? Okey, sebab dia nak ambil job lain ke apa, kita tak tahu kan. Dia dah plan dengan production lain apa semua. Jadi kena berbincanglah. Kalau tak berbincang, diam, main buat keputusan sendiri, itulah makan dirilah. Nama dia. Bagi saya itu salah artis tu sendirilah. Nah, kita tengok dah kena saman, dah kena buat permohonan maaf, dan saman pun satu amount yang besar kan. Yalah, mungkin pergi mahkamah, dijatuh hukum boleh merayu lagi. Ada beberapa proses perundangan yang dia boleh lakukan. Tapi dari segi image lah kan, lepas ni kalau kau dah kencing aku producer kau kencing, tentu aku tak akan ambil kau lagi. Dan kita juga akan beritahu pada kawan-kawan kita, jangan ambil lagi pelakon-pelakon macam ni kan. Jadi sebenarnya macam kita katalah, industri kita ni kecil, banyak perbuatan-perbuatan tidak sihat lagi kan. Mungkin juga disebabkan ada pihak-pihak yang tidak jujur lah. Kita bercakap ni soalnya komitmen kita, kejujuran kita, tanggungjawab kita, dan yang paling penting keikhlasan kita. Macam kita kata tadi lah, bila kita berlakon itu, kau mesti bagi komitmen yang 100%. Sebab tu macam contohnya kau bawa watak dan watak tu berkesan, maka penonton-penonton akan enjoy tengok drama tu dan dia bersama-sama kau. Kan? So ini sangat penting. Kadang-kadang orang berlakon tu dia hanya bercakap macam kakak tua. Tahu? Dia boleh cakap tetapi dia tidak bercakap daripada hati dia. Kan sangat penting pelakon yang hebat ni dia bercakap
daripada hati dia. Betul. And muka dia akan menterjemahkan apa yang dia cakap automatik kan. So dia tak jadi macam fake lah kan. So kat mana belajar berlakon sampai jadi lakon yang hebat? Tak adalah hebat Datuk, tapi saya belajar dengan Ibu Fatty. Okey. Lagi satu dengan Ibu Fauzanawi. Okey. So ada beza. So kadang-kadang diajarnya orang tu daripada teater. So kita sendiri kena faham interpretation teater dengan drama. Dengan filem. Betul. So saya selalu ke drama. So teater ni yang bagus ni sebab dia mengeluarkan segala feeling tu 100% lah. So in drama kita kena hold kita punya penyampaian. Tak boleh 100%, tapi hati kita kena bagi 100% untuk penyampaian yang tak 50% tu akan sampai dekat penonton 100%. So kalau teater, woi, jauh pergi. Kita TV mungkin, woi, sini jap. Kalau filem mungkin, dia katakan sedar ruang tu. Dia kena tahu ruang dia bermain kat situ. Sebab filem lagi lah, kalau saya pernah tengok filem satu pelakon ni kan, wah elah dia punya, bukan nak komen akting orang, tapi bila kau dah dapat CU ni, kau punya reaction sampai macam, oh gila besar, kita nampak dia punya tu kan. Kita, ui besarnya reaction kau ni filem kau kena turun. Kena main 0.1. Macam benda tu kena tahu. Kejujuran tu adalah daripada, itu pula daripada hati. So saya belajar, dia orang cakap apa yang dia orang ajarkan, berlakon ni sebenarnya kata-kata daripada hati. So kalau kita tak suka orang tu, kita boleh buat kita suka orang tu melalui hati kita. Cakap daripada hati, reaction contoh. Kita bagi reaction lah macam Datuk bagi reaction kat saya, tu duit aku tu. Tu kalau biasanya kita akan macam, oh ya ke? Tapi kalau kita dah hati bercakap sendiri selepas selepas orang tu cakap, sparring kita cakap duit aku tu, apa hal bongok dia ni cakap duit dia. Dalam hati cakap, mesti kita akan terus keluar reaction kat muka. Baru sampai benda tu. So kalau tak memang kosong lah reaction kau, memang akan pergi dekat power tu lah. Kau punya reaction memang kalah. So dari situ pun kena belajar pelakon-pelakon. Ada yang pelakon baru sekarang, ada 2-3 orang yang saya tengok memang best lah dia punya acting lah. Ada benda tu. Macam saya tengok Amir Anaf. Belajar lah kan. Amir Anaf tu salah seorang yang saya suka. Dia ni boleh go ni. Nadir pun salah satu yang boleh go. So benda-benda tu lah kena belajar. Bukannya datang masuk set, kau just baca skrip. Sebabkan followers kau ni, kau berlakon bodoh pun, kau punya followers puji pelakonan kau. Saya tahu. Kau belum hadap lagi dengan pelakon yang dekat dalam skrin, nampak okey, kau hadap dia 21 take. Kau tak hadap benda tu. Yang kita tahu, kita orang ni semua ni. Kita orang yang tahu kau berapa take dalam cerita dalam tu. Dialog panjang, alasan dialog panjang tak boleh lah. Alasan dialog panjang ni kau berlakon. Macam orang buat air kan. Buat air TOIs. Tapi nanti orang komplain, asal TOIs kau rasa kopi? Oh tak, saya tak nak beza lah kopi. Mana boleh kau buat kau pembuat air, kau kena tahu TOIs apa, kopi apa, kau kena dah tahu berapa sugar, berapa ini. Orang cakap kurang manis, kau kena tahu berapa gula. Macam berlakon lah. Kau kena tahu skrip ni adalah kau punya tulang. So kalau kau cakap skrip tu panjang sangat, maknanya kau tak hormat skrip. Penulis skrip tu dah keluarkan segala imajinasi dia. Kita as a pelakon membawa imajinasi ni kepada TV. Kau tak boleh memandang, oh ni skrip ni, ayat ni tak boleh lah ni. Kita no, respect the script. Sebab masa dia tulis tu, dia dah ni dah. Dia dah bayangkan kenapa perlu kata-kata dia pasal menggunakan perkataan itu. Korang kena tahulah kenapa. Sebab saya macam, kadang saya tak faham. Kadang saya macam orang biasa juga, macam kenapa dia nak ayat ni Lepas tu assistant director terangkan, oh tak, you bayangkan kalau ayat ni you menggunakan tonation ni. Reaction you daripada ni. Kau kena faham lah, baru kau faham, oh patutlah dia keluarkan ayat ni. Masalah ni Zam, dia antara sebab lah, sebab abang ni pengarah juga. Dia antara sebabnya dia orang baca part dia orang saja. That's why. So bila kita sebagai pengarah, kita baca semua orang punya part. Betul. Jadi kita lah yang orang kata mengarahkan semua karakter-karakter yang ada sebagaimana yang skrip nak. Jadi pelakon yang masuk ni kadang-kadang dia hanya baca line dia hanya ambil tahu hal dia, dia dah hafal tau. Dia menghafal semuanya dan dia boleh masuk set, dia boleh berdialog cukup. Bagi dia dah cukup.
Janji dia datang set, dia boleh deliver itu. Dan dia boleh masuk set, dia tak payah tegur orang, dia terus ambil handphone, main handphone, buat dia punya TikTok lah apa semua dan dia tak peduli orang. So ini masalah pelakon-pelakon baru yang kita tengok tak bercampur, tak macam dulu. Kalau dulu pelakon dia masuk set, dia mesti berjumpa dengan semua orang. Kan? Dia tak ada buat hal duduk dalam kereta. So ada yang bangkitkan kadang-kadang di mana pelakon-pelakon baru ni sombong. Dia tak mesra dengan kru. Dia hanya tahu datang, dia dapat payment yang tinggi, satu episod beribu-ribu, duduk dalam kereta, tak tahu apa dia buat, dia kata dah baca skrip, datang. Kan? Bila datang tu yang paling yang kita rasa macam bengang kan tengok. Skrip tak bawa, pinjam skrip orang. Faham? Pinjam skrip orang, nak ingat balik line dia. Lepas tu baru dia berlakon. So, kadang-kadang apa pandangan sebagai pelakon jugalah kalau kau jumpa pelakon sparring kau macam tu kau akan marah tak? Marah, tapi saya akan kenakan dulu on screen. Ada hanya tu Kenakan dulu on screen. Selalunya kau buat macam mana? Kita over dia. Bagi dia lupa dia punya, bagi dia gugup lah. Buat kan pasal kau tahu dia tak bersedia kan? Bagi dia gugup. Itu kadang-kadang dengan reaction kita pun kita boleh bagi dia macam kenapa reaction macam ni? Bagi dia confused. Yes. Kenapa reaction macam ni? Pasal dia dah hafal kan? Hafal. Dia tidak memahami karakter tu, tak mendalami watak dia. Dia hanya hafal line dia tu. Saya pernah ada satu pelakon ni, saya shoot, lepas tu dia lupa dialog. Saya cakap dialog dia. Kau ambil dialog Dan dia? saya cakap. Macam mana abang boleh apa? Itulah, bacalah semua. Kan? Itu betul lah abang cakap tadi kan. Dia hanya hafal line dia dan dia datang nak dialog tu je. Maknanya kalau kau elite, kalau kau bermain lagi memang jahanam dia. Habislah. Kan? Tapi saya bukan, dulu saya kaki adlib. Tapi sekarang bila saya faham skrip, no, kita tak boleh adlib. Ada benda yang kita memang kena respect the skrip. Right. Adlib ni orang cakap emergency lah. Lagi tu kalau komedi, ya salah kita boleh lah adlib komedi kan. Tapi kalau cerita serius and penulis skrip tu dah tulis skrip dengan baik, sampaikan ikut apa yang disampaikan lah. Tu je. So mana kau punya pendekatan bila berlaku macam tu kan. Tapi kalau kau tengok artis-artis lama dia dapat skrip tu, ini pengalaman sebab kita dah biasa dengan Wan Hanafisu, Wan Maimunah dengan Ibu Fauziah dan sebagainya kan. Mereka dapat skrip, mereka mendalami, mentelaah, mereka akan deliver dialog bukan macam skrip. Sebab katanya skrip itu hanya guide kepada dialog itu, dialog penulisan, bukan percakapan. So apa pandangan Nizam? Saya tak nak orang lama punya pendekatan, sebab jarang sepanjang abang mengarah lah. Ini bahaya. Kalau kita duduk baca skrip ni kan, mana ada dalam ni dia cakap, tapi maksud dia cakap sama dengan yang ada. So mana di situlah pengarah membiarkan kebebasan tu supaya lakonan menjadi natural. Yang ni sangat pelakon baru kurang tu. Kau kena cari. Okay, saya pernah tengok behind the scene Korean drama punya ni. Korean drama ni walaupun orang cakap Korean ni K-pop dan semua. Saya tak, Korean drama ni pelakon dia bagus. Ya? Pelakon dia sangat bagus. Dia orang script reading dia orang sebulan. Ya. Dalam ni. Sebulan script reading dia orang. So dia orang tak menambah pun, kecuali kalau benda tu scene yang rasa macam fun-fun, kalau kita adlib sikit, contoh watak perempuan tu dekat almari, tapi tak dia pun datang dekat bagi perempuan tu pusing, terkejut muka boyfriend, suami ada kat situ. So kalau kita ada idea macam tu, mungkin boleh jual ke director. Tapi in terms of perkataan yang dah dikeluarkan tu, perkataan tu dah kebanyakan lah, saya tengok penulis skrip memang dia dah study dulu. Ada je, saya tak nafikan tak semua bagus penulis skrip yang kita baca macam okey, tapi kita kena faham jugalah benda tu. Kalau terlampau mengarut, mungkin yes kita boleh buat, tapi kalau penulisan tu bagus, make it natural lah. Ada ayat tu walaupun kita rasa baku, macam kalau saya shoot sebelum ni dua drama ni, ayat dia baku. Ayat dia memang bahasa, saya pernah dialog saya kepada Syukri Yahya masa tu, bahasa yang macam ini bahasa Melayu lama ni. Sebab dia nak marah, lepas tu ayat dia last dia cakap apa saya tak ingat, tapi ayat dia sangat baku. Saya tak pernah guna ayat ni, tapi saya macam mana aku nak bagi natural ayat ni untuk tak nampak baku pun. Saya try cari tonation yang betul apa semua kan. Kenapa disampaikan perkataan ni dalam dialog dia ni sebenarnya? Mesti ada sebab. So saya cek balik sejarah-sejarah dia dengan watak-watak ni. Okey, kenapa dia dengan watak ni macam ni? Okey.
try. Alhamdulillah scene tu orang 2-3 orang post, setiap posting saya tengok 1.3 million view. So dia orang cakap suka gila dengan ayat-ayat tu. So bagi saya tu, di situ dah bukti lah saya macam okay, kalau kau hormat skrip, sampai. Janganlah mana-mana tukar sebenarnya lah. Kalau itu yang, kalau macam Datuk cakap pasal pelakon lama ni, dia tak nak komen lebih-lebih lah sebab dia orang senior kan. Tapi try tu, sebenarnya saya pernah dengar salah satu sebab dia orang kebanyakan orang yang suka tukar ni sebab dia orang tak hafal sepenuhnya. Jadi dia orang ambil point dia, dia tak hafal sepenuhnya benda tu. Jadi boleh lah. Kita tahu boleh lah. Saya still akan follow the script. Saya pernah berlakon dengan seorang ni yang pelakon senior juga. Dia tak follow script. Dia memang bantai majority. Bantai dia. Saya still follow the script sampai dia kenapa kau macam ni? Saya tak boleh, abang saya memang by script. Saya buat lagi. Beza tau orang lama dengan baru ni kan. Tapi kalau kita tengok, kalau jujurnya kita tengok kan, bila kau berlakon membaca, menghafal, memang aku tak boleh feel. Sebagai pengarah aku memang tak boleh feel kalau pelakon itu berlakon dengan membaca, dengan menghafal dan seolah-olah dia baca apa yang ditulis itu dan diterjemahkan dengan dia punya dialog. Itu bagi abang lah macam kurang rasa jiwa dia. Sebab bagi abang bila berlakon ni sebenarnya kita menterjemahkan rasa yang sebenarnya. Betul. Bukan kita mengikut dialog tu semata-mata. Sebab dialog itu macam kita biasalah. Bila penulis skrip dia tulis, dia tulis tau. Dia bukan baca, dia bukan berdialog, dia tulis. Dan ayat penulisan bila kita baca, dia jadi bacaan. Betul. Dia bukan berdialog. Kan? So itu beza kan. Kalau kita tengok ada kita tidak bercakap ayat penulisan. Betul. Kan? Sebab dia jadi janggal tau. Betul. Kalau siapa ikut sebiji-sebiji, ada yang kalau dia tulis nya pun dia sebut. So kalau kita bercakap, kita tak cakap nya. Betul. Kan, itu salah satu contoh lah. Okay, kalau kita tengok lah pelakon baru lah, mereka tak boleh tahan lama. Contohnya kau dah 11 tahun. 11 tahun, berapa tahun lagi agaknya kau boleh tahan? Kalau kita tengok pelakon-pelakon, contohnya Datuk Jalaluddin Hassan, Nasir Bilal Khan, yang masih ada, masih lagi menerima tawaran, masih lagi berlakon. So kalau kita tengok mereka bertahan, mesti ada formula dia kan. Kalau yang baru-baru ni, ada yang mungkin tak sampai 10 tahun, kau 11 tahun dia kira okey lah. Kalau boleh kita rumuskan lah, 10 tahun tu dah maksimum dah. Kalaupun jadi hero lah, berapa tahun kau boleh jadi hero? Sekarang dah 35. Okey, kau boleh jadi hero. Paling lama lagi pun 2 tahun lagi lah. 37, 38 dah kau tak boleh pergi dah. Kalau dalam keadaan, sebab dia akan datang lagi hero lagi kan. So kalau kita tengok lah, ini berlaku dalam industri. Jadi persediaan kau untuk berada dalam industri ni seterusnya berapa tahun lagi agak-agak yang kau rasa kau nak duduk dalam industri? Saya belum pernah jadi hero betul-betul. Okey, belum lagi belum. Sekali pun belum? Belum. Okay, lepas jadi ni. Mungkin kalau jadi, mungkin boleh dapat aura tu dalam paling minimum 5 tahun, paling maksimum boleh pergi rasanya dalam 8-10 tahun. So saya by 45 dah. Kerana by 45 kau dah rasanya industri bukan tempat kau lagi lah. So untuk persediaan selama 10 tahun tu, now 35 kan? So 35. 10 tahun lagi, okey? Kenalah ada sesuatu. Tapi ada setengah orang buat produk lah apa semua kan. Tapi saya buat benda yang orang tak tahu pun saya punya. Saya biar betul jalan automatik je lah kan. Sebab saya tak ada masa nak promote. Datanglah. Tak main TikTok ke? TikTok main. Tapi saya jenis bukannya datanglah saya punya ni. Saya buat benda yang memang orang akan datang, orang akan beli benda tu. So which is makanan. So makanan pula janganlah buat makanan pelik-pelik memerlukan apa orang cakap promotion macam creep lah apa semua tu memang kita kena promote. Tapi kalau saya buat makanan tu makanan tiap-tiap malam orang Melayu. So memang orang akan datang, orang tak tahu siapa punya, orang akan beli. Orang sedap, aku datang lagi. So dari situ saya cari okay tu. So saya bagi wife saya handle benda tu. Sebab wife saya dah tak kerja kan. Okey. So cakap yang handle benda ni. So kita akan buka lagi satu, buka lagi satu. So nanti kalau dia tak boleh handle, kita akan cari staff lah yang boleh run untuk. Mana dah buat persediaan ke arah orang kata selain daripada berlakon ni ada kerja lain lagi lah yang memberi sumbangan kepada pendapatan tambahan lah sekarang ni. Okey, Zam.
kita tengok apa yang berlaku sebelum ni dalam episod saya tak ingat episod berapa, episod bersama Rosnah Johari, pelakon veteran 4 bulan dah tak ada kerja pada waktu tu. Alhamdulillah Kak Rosnah sekarang sedang syuting dengan Osman Ali di Kelantan. Alhamdulillah. Lepas podcast itu terus orang kata orang dengar, orang nampak berita dalam surat khabar semua pick up podcast Masuk Angin Keluar Asap ni. Sama juga apa yang berlaku lepas ni akan di pick up juga, jangan risau, oleh wartawan-wartawan. Pick up yang okey-okey. Mungkin dia akan pick up yang boleh memberi rating kepada surat khabar dia. Tak apa, kita tengok apa akan berlaku. Tapi yang kita nak bagi tahulah, persediaan artis muda macam kau ni pergi ke veteran, engkau dah buat persediaan tu. So, kalau kita tengok pelakon-pelakon dulu, mereka kekal. Kalau kita tengok Kak Fauziah Nawi, umur dah 70 tahun, sekarang dah datuk, sekarang masih lagi berlakon. Dan masih terus berjuang dalam industri. Dan sebenarnya kita ada pilihan, betul tak? Kita ada pilihan, tapi kita minat dalam bidang ni. Mungkin juga jiwa kita memberontak macam kau lah, arkitek lah apalah, kau pergi masuk jadi pelakon kan. So ini kadang-kadang pelik tau. So mungkin orang pandang kita macam kau dah tak boleh berlakon, kau pergilah kerja lain, kau pergilah buat lain. Apa pandangan ni? Ni lah yang berlaku pada kita hari ni. Orang tak faham kan. Kau sebenarnya cerita macam ni lah, kalau korang suka main bola, memang korang minat main bola petang-petang, tiba-tiba someone suruh korang, korang tukar main badminton pula nak tak? Boleh lah, tapi fokus tak korang nak main bola. Kalau jiwa tak tu, jiwa perasaan tu. Contoh taman tu tak ada padang bola dah, korang mesti akan cari padang bola lain untuk bermain juga bola. Sama lah sebenarnya. Saya faham. Dan saya sendiri walaupun kadang-kadang ada je datang macam suara-suara macam tu, dah sebulan lebih, 2 bulan tak ada job ni. Kau tak ada job tu ya. Buatlah kerja lain kan. Saya cakap nak kerja apa? Kan? Tapi adalah bisnes, tapi saya pula memang suka cari something yang run sendiri. Biar saya, mula-mula saya akan run dulu sebulan tu, tapi saya akan check staff, okey kau run. Saya akan monitor. Tu saya mungkin tu saya dapat, Allah bagi saya satu idea lah. Okey, ni untuk kau. So supaya kau tak fikir bulan-bulan kau tetap dapat 8-7 ribu untuk bulan-bulan. Kau tak ada job 2 bulan pun kau ada 8 ribu sebulan. At least. Siapa nak bagi kan? Nak bagi. Kan? Sebab saya punya bisnes tu memang itu je lah, dia punya sale. 8-7 ribu bayar staff, bayar sewa apa semua, 8-7 ribu bersih. Tak ada job pun still alhamdulillah boleh lagi going on. Tapi tak semua diberikan dijentik pemikiran tu dekat tak otak. semua kan. Tak semua. Sebab kalau dijentik pemikiran tu, maknanya kita sendiri dah berdoa, kita dah berniat untuk kita pergi ke arah situ. Satu Allah bagi. Kalau kita, ada setengah orang dia nak dalam otak dia, aku nak berlakon je, So Allah bagi berlakon je lah. Berlakon je. Jadi kita tak boleh salahkan orang tu. Sebab kalau tak adalah orang tu kerja ni, kerja tu, kerja ni kan. Kalau tak, semua orang sama lah. Kalau semua orang pemikiran yang sama. Jadi kalau tak boleh kita tak boleh salahkan dia pun. So, kalau dia, contoh kita nampak dia susah, kita boleh bantulah kan. Bantulah secara senyap. Tak perlu pun marah-marah. Kau lah tu lah nak ambil lah ni, tunggu lain kali. Tak boleh. Kau nak tolong, ikhlas. aku harap kau lepas ni okey. Cukup. Doa baik-baik lah kan. Manusia pula ni, kalau kita contohlah, saya pernah kena tau. Masa tu kereta saya hampir kena tarik semua kan. Lepas tu kena marah lah macam, lain kali aku dah suruh, aku cakap dah kerja ni. Kita kau tengah jatuh naik motor, jatuh ni kan. Jatuh berdarah ni kan. Oh darah, bang tolong bang ni. Itulah aku cakap, jangan kau orang ni tengah berdarah ni, kau pergi marah dia ke situ. Kau tolong dulu. Angkat dulu. Bagi dia ubat dia ubat semua. dulu. Okey, barulah nasihat kan. Itulah cara kita. Tapi itulah macam saya cakap, tak semua orang sama. Kan? Jadi untuk industri kita pula, orang-orang artis-artis yang kena macam ni, kita kena, bagi saya kena tukarlah macam janganlah tim A ni kalau pelakon bapak dia artis ni sampai ke sudah lah, kau lepas job tu dia lagi. Tak boleh lah. Kita kena sentiasa bertukar-tukar orang. Nanti cakap aku tak pernah kerja dengan dia, macam sampai bila nak maju? Kalau asyik nak ambil orang yang asyik dah pernah kerja, dah selesa bekerja. Satu perkataan selesa ni saya tak suka. Sebab bila kita selesa, macam saya selesa dengan diri saya dulu.
saya tak ada intent pun nak upgrade diri saya sebab saya selesa dekat situ. Sebab bila kita nak naik atas, kita akan rasa ketidakselesaan tu sentiasa, Datuk. So bila kita berjaya selesakan ketidakselesaan diri itu, kita kena cari lagi tak selesa untuk kat atas. Jangan kita dah relax 10,000 lah, 10 okeylah. Saya cakap saya 2 tahun 3 tahun je tahan 10,000 tu. Nanti korang punya akan turun balik. Tu bagi saya lah. Korang akan sentiasa kena cari sebab level hidup kita makin lama bawa. Kalau kita maintain cara satu, dunia ni dah pergi ke 3. Macam mana kita nak maintain pergi ke 3? Kita kena cek sentiasa. So macam industri ni juga, kalau kau selesa dengan pelakon ni, faham. Kau tak nak nyusah latar lambat, kau tak nak susah cara dia dekat set, faham. Tapi why not? Tak selesa tu, sentiasa cari orang baru. Okey, tak apa, lepas ni jangan ambil dia, kita ambil orang lain juga. Janganlah orang yang sama. Cerita kroni lah tu. Ni cerita ni bapak dia ni. Lepas ni cerita ni bapak dia ni pula. Yang sama, bapak dia ni, orang yang sama cuma watak je lain. Itu bila orang tengok lakonan kau sama je, ke situ je. Bapak ni kaya datuk tapi jahat sikit. Ni jahat banyak, akhirnya terkuat jahat sikit, jahat banyak. Tapi cara dia sama je. Kan setiap pelakon penyampaian dia lain-lain. Itulah yang kita nak, benda-benda macam tu. Jadi janganlah ambil orang yang sama contoh hero. Macam kita cakap dia lah, ni kroni kan. Kau pandangan kau tentang kroni ni macam mana? Ada bagus, ada tak bagus lah. Tapi bagi saya, we need to change lah. We need to change lah. Kroni yang senang ambil orang aku je. Kan? Next drama pun, sama, ni juga. Kan? Saya boleh cakap 3 part production saya nampak. Cerita dia yang ni habis cerita A, tayang cerita ni production sama, pelakon yang sama. Dia orang tukar-tukar je watak. Yalah, kadang-kadang dia kroni producer tu, kadang-kadang dia kroni director tu kan. So dalam industri memang berlaku kroni-kroni sebab kalau kru pun sama juga. Kru itu ya kan, betul tak? Tak ada orang lain boleh masuk. Betul. Kalau director ni itu sebenarnya macam kita cakap lah, kita comfort zone keselesaan untuk bekerja dalam satu team kan. Tapi yang pelakon ni lah rasanya tak boleh kroni kan, kena tukar-tukar lah kan. Sebab ramai yang sedang, contohnya macam keadaan sekarang kan, ramai yang kita sedang menunggu projek, tak ada peluang peluang pekerjaan agak kurang kan. Jadi memang terkesan sekarang kan. Kalau kita tengoklah apa yang berlaku sebelum ni, RTM bagi banyak peluang pekerjaan kepada industri banyak syarikat dapat perolehan di RTM. Kali ini 50 sahaja. Daripada 3,000 proposal, 50. Jadi memang terkesan kepada industri. Jadi kita kena bagi-bagi rezeki yang ada, betul? Tak bolehlah kroni semua kan. Stesen TV pun tak boleh kroni bagi syarikat tu je kan. Syarikat lain tak boleh hidup, betul kan? So kita kena kongsi rezeki, bagi peluang kan kepada syarikat baru ataupun kepada syarikat-syarikat yang lain juga, kena bagi terus hidup. Saya lah, ada nampak kan? satu stesen TV sekarang, diorang dah tukar cara. Diorang dah mau tu production lain masuk, lepas tu pelakon-pelakon baru yang dia benar dia bagi, dia ambil. Satu Bagus. stesen TV ni lah, dia private punya stesen TV kan. Okey. Kadang-kadang tak menjadi, faham. Tapi effort tu kita nampak. Yes, kan. Macam contoh, ada orang cakap ambil lah hero baru. Salah satu, faham, okey, hero baru, pelakon baru betul-betul jadi hero. Salah satu maksud penonton ni, saya ada baca lah kat Instagram kan. Dia cakap bukannya pelakon hero baru diorang nak, pelakon tu baru. Dia nak pelakon yang lama, tak pernah jadi hero. Kau jadikan jadi hero. Macam kau lah. Lepas ni kau jadi hero. Itu yang betul saya baca. betul. Dia cakap, kita orang bukan nak pelakon baru. Kita orang nak pelakon yang dah lama, tapi baru jadi hero. Itu hero baru kita orang nak. Saya baca, oh ya ke, pelakon penonton pun nak macam tu. Kalau tidak tak naik lah kan. Takkan kau dah ajak duduk supporting dia, kau mesti nak jadi hero kan. Saya dah tengok, saya suka kaji luar punya industri. Dia salah satu K-pop idol yang popular. Tapi bila dia masuk industri lakonan, dia jadi watak supporting kecil je. Walaupun dia popular gila. So makin lama dia makin, kalau dia bagus memang dia akan naik lah. Kalau dia tak bagus, dia tak naik. So saya tengok makin lama makin dia bagus, makin bagus. Macam salah satu pada top Big Bang. Sekarang dia jadi hero film je kan. So dulu dia watak biasa je, watak kecil je. So bagi saya tak salah pun kita mencuba. Kalau contoh dia jadi hero, 2-3 cerita tak boleh belah, maknanya kau tak boleh belah. Itu je. Tapi selagi kita tak mencuba orang tu, macam ni kita nak. Betul lagi saya tak suka. Ni salah satu topik lah. Saya suka nampak, saya selalu nampak, bukan selalu nampak producer ataupun apa-apalah dalam team production cakap kita dah ketandusan hero. Okey. Kita tolonglah, ramai pelakon yang build hero masih lagi di supporting yang tak ada job. Ada. Why tak korang cuba kan? Cuba kan, dari segi station ke production ke, bagi chance. Mana tahu
Ya. Sekali korang ambil orang tu, tiba-tiba meletup cerita Ya. tu, Ya, betul. kita tak tahu. Kan kena pelbagai kan. Dia tak muka yang sama, buka channel ni dia, buka channel tu dia kan. Datuk sebagai producer, Ya. berapa ramai pelakon lelaki artis Malaysia? Ramai tak? Ramai kan sebenarnya kan? Ya. Kenapa dia cakap tak ada? Hmm. Macam ketandusan tu ayat dia macam ada 20 orang je. Padahal saya tengok ada je artis-artis rupanya 6 bulan tak shoot. Yalah, maksudnya bila kita meeting dengan stesen, mereka dah bagi senarai artis yang mereka nak. Kalau kata contohnya 5 orang yang dikatakan A+, ni dia dah letak. Tak ada ni ambil ni, tak ada ni 5 ni je. Dia tak buka 20, 30 tak. Dia buka 5 tu je. Jadi 5 tu dah kita rotate lah. Stesen ni pun nak dia, stesen ni pun nak dia. Tu yang jadi petik semua orang yang sama. Tapi ini attitude dia. Producer boleh fight tak? Kalau contoh 5 tu memang producer tak nak. Producer cakap watak ni sesuai untuk pelakon yang korang tak suggest ni. Boleh fight? Selalunya memang kita akan cakap macam tu, tetapi channel ni dia orang dah satu dari segi marketing strategi, marketing branding, macam-macam lah dia akan bagi kau alasan macam-macam. Inilah yang kami nak. Okey. Itu yang berlaku tu. Datuk cakap pasal marketing strategi. Katanya cerita tu boleh pergi. Datuk namakan dah dekat sini lah berapa orang ni. Namakan satu cerita pada tahun 2022, tahun 2023 menggunakan followers yang tinggi, lebih 1 million meletup. Ada tak? Ada kan? Cerita yang meletup, pelakon ni semua biasa. Tapi meletup cerita tu. So, mana influencer dekat TikTok, dekat YouTube ke mana tak menjaminkan cerita bagus, skrip bagus, pengarahan bagus, pelakon pun bagus, itulah yang akan meletup. Bukan pasal influencer tu kan. Followers dia 2 juta tu, bukannya 2 juta tengok TV, 2 juta tu budak sekolah TV dengan YouTube ataupun TikTok berbeza platform dia, betul. Ya, benda tu bagi saya patutnya stesen TV dah buka mata dah tu kan. Dia orang ada cepat. Salah satunya dia dah buka mata lah. Dia bagi hero yang followers tak berapa ni je. Sebab dia syarat dia bagi pada kita nak 1 juta and above. Itu syarat kepada kita. Jadi kalau nak ambil dia orang ni kena cari yang macam tu. Itulah saya tak sampai ada artis yang beli followers. Tapi legit ke followers tu? Saya tak nak beli, biarlah 300,000 pun tu. Tapi itu legit. Itu yang sebenar-benar yang follow kau. Saya yakin one day saya akan dapat peluang tu. Saya yakin. Yakin jadi hero lah ni lama ke kejap, saya tak pasti. Tapi yang saya bercakap, kalau contoh saya dapat peluang tu dan saya harapkan lepas pada tu orang-orang yang menunggu ni pun naik sekali. Naik juga kan. Saya takkan dengki kawan saya tiba-tiba naik daripada saya ataupun naik sama dengan saya, tak apa. Rezeki kau. Ya, betul. Lepas tu yang hero-hero sekarang ni janganlah pula takut. Ya. Baguslah korang ada saingan. Jadi kau bersiap sedia lah kan. Datuk pernah tengok? Hero pukul 5 muka dia, pukul 7 muka dia, pukul 10 muka dia. Pernah tengok tak pada masa sama? Apa kualiti dia? Rambut sama, dialog sama, cara sama. So apa? Watak ni contoh Tengku Jan lah. Tapi yang ni pula Ramlan, yang ni pula Daus. Tapi watak semua sama je kau bawa. Yalah. So apa kualiti kau orang nak pelakon tu? Kau sebab apa? Sebab klien. Okey, faham klien, tapi kita boleh educate kot. Sikit-sikit kan. Educate lah klien, buktikan yang cerita sebelum ni tak pakai followers yang tinggi-tinggi pun tapi meletup. Betul lah benda tu. Educate benda tu. So kita Zam, kalau tanya kau sekarang ni lah, kalaulah kata ada tawaran sebagai hero lah, watak macam mana kau nak? Watak macam mana kau rasa kau nak untuk jadi hero ni? Kalau ikut hati saya lah, saya suka watak-watak yang macam dapat watak skizo, watak-watak ada split personality, ataupun watak yang kejam, dia bunuh orang tapi dia depan orang baik macam malaikat. Dia macam ada two way. Tapi split identity lah ni. Tapi kalau ikut mainstream punya, saya nak try orang cakap apa, the hero type lah, macam drama-drama punya ni lah hero kan. Tapi sekarang pun saya tengok ada satu season drama-drama dia pun dah ke arah yang macam best-best, macam dah buat ke arah boxing dah. So macam okay, so hero tak semestinya hero lah. So that's good lah. Kalau katalah kalau tanya abang lah zaman, kalau tanya abang kan, hero yang macam mana abang nak? Hero yang boleh bawa apa saja.
Tapi bukan pasal sama muka. Bukan pasal muka kau handsome, bukan. Aku lebih suka kepada karakter kau yang boleh bawa apa saja watak. Aku kata contohnya hero tu boleh menari, dia kena boleh menari. Dia fight, dia boleh fight. Dia sukan, dia boleh sukan. Dia main alat muzik, dia boleh main alat muzik. So jadi dia ada apa saja yang kau fikirkan sebagai seorang hero yang boleh bawa apa saja watak. Itu persediaan untuk jadi hero. Saya ini inisiatif saya lah untuk ready dalam bidang ni. Saya Muay Thai, boxing. Okey. Martial art, okey lagi. Horse riding. Okey. Bola, badminton. Okey, sukan lagi. Menyanyi. Menari tak boleh. Tapi kalau saya dapat watak tu, saya akan pergi kelas. Yes. Saya ada je pelakon yang tak apa, nanti kat set kita buat lah. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena pergi kelas. Kita nampak orang tu baru ataupun tak kan. So itu inisiatif lah bagi saya. Benda tu memang setiap jadi kau kena cerita ni. Kau kena cerita apa kelebihan kau. Sebab mungkin ada producer, director yang tengok podcast ni yang dia baru perasan Izam Ismail. Saya main kuda punya lama. Tapi filem ada sebelum ni, filem dengan shoot untuk main kuda. Ada yang kena bawa kuda. Ambil pelakon yang tak pernah main kuda. Itulah tu. Mungkin kau tak masuk dalam senarai tu. Sekarang ni kau kena tahu Izam boleh naik kuda. Dia boleh bawa kuda. Maksudnya kalau kita bawa kuda yang macam orang tak, macam kau cakap lah, dia tak pernah naik kuda, dia bawa kuda, kau tengok macam mana. Nampak kan? Ekor dia lain macam kan. Boleh fight, boleh main bola, main badminton. Bola. So kau kena ada satu package yang menarik, yang memang orang nak ambil kau sebagai pelakon. Betul. Kan? So lagi satu lah Zam. Kau dah berlakon 11 tahun. Kalau diikutkan, rasa-rasa ada ratus drama tak? Saya kira dekat Wikipedia baru puluh lah. 11 tahun tu puluh drama. Kau tahu tak, bila kita berlakon ni, bila kita buat program TV lah, orang biasa beranggapan setiap kali ulang siar, penerbit akan dapat duit. Orang biasa. Sebab baru ni drama abang ada satu, Suci Dalam Debu, dah kita produce tahun 2020, disiarkan 2021, tak silap kan. Disiar lagi tahun ini. Jadi orang kata, untunglah Datuk dapat royalty, dia kata. Ada duit lagi. Sebab apa? Drama tu diulang siar. Tapi sebenar hakikatnya, tak ada, kan? Zam, dalam industri kita ni sangat pelik Zam. Kita masih lagi orang kata ada dasar, tapi kita tak kuat kuasakan. Dasar ni kerajaan buat, dasar industri kreatif. Dalam dasar industri kreatif tu memang dinyatakan IP ni, harta intelek ni tak boleh diambil selama-lamanya, sepenuhnya. Even dalam dasar filem negara pun menyatakan IP tak boleh diambil sepenuh sampai bila-bila. Tapi hari ni kita masih lagi berhadapan dengan kau berlakon lah, engkau produce lah, kau tulis skrip lah. Ni tiga kelompok ini di bawah Akta Hak Cipta yang dapat royalty sepatutnya. Hak cipta kepada tiga kelompok ni dipegang sampai bila-bila dan tak boleh orang kata ambil sepenuhnya. Tapi hari ni tiga-tiga ni tak dapat apa. So pandangan kau lah, adil ke macam tu? Kalau ikutkan industri muzik, sebagai pelakon, industri muzik, royalty memang akan dapat every year. Yes, MACP collect kan. Kenapa tak adapt ke industri kita, si lakonan? Sebab tak tahu, benda tu di atas kontrak dengan stesen. Tapi dalam kontrak tu dah state awal-awal. Memang itu kata Zam, dia macam ni. Memang proses dia apabila kita ditawarkan kontrak sebagai penerbit ataupun syarikat penerbitan, kita kena akur dengan kontrak yang dikeluarkan. Betul tak? Macam tadilah, kau pelakon, aku bagi kau kontrak, kau sign. Kau aku apa yang diberjanjikan. So dalam kontrak kita pun memang stesen dia kata you have to surrender. Semua hak cipta kena diberi sepenuhnya kepada dia. Pemilikan itu secara mutlak. Alright. Bermakna bila kau serah, kau tak boleh tuntut satu sen pun, kau tak boleh tuntut royalty lagi, ataupun kau tak boleh tuntut hak cipta tu lagi. Ini perjanjian asalnya. Tetapi kalau kau baca di bawah Berne Convention, di bawah Akta Hak Cipta, di bawah dasar industri kreatif, dasar filem negara,
semua menyatakan IP ni tak boleh ambil sepenuhnya. Tak boleh ambil. Sampai Jadi, bila-bila macam bagi mana. saya benda tu kementerian lah yang kena. Itulah. Ini sebab kita nak kena. fight tak boleh. Yeah. Sebab kalau kita Dah sign. Dah sign. Satu lagi kita pun jelah mencari rezeki. Lawan lebih-lebih tak dapat lah. Lebih-lebih tak dapat. Tapi macam cakap lah, kita nak bersuara tentang makanan, kita kena pergi bahagian makanan. Betul. Kalau kita nak bersuara tentang director, kita kena pergi ke arah orang yang sepatutnya akan cakap dengan director ni. So kita macam saya tengok side producer tak boleh nak cakap lebih-lebih sangat. Tak dapat job lah. Cuma yang atas ni lah yang macam aku lah tak dapat job. Dah suara lebih-lebih kan. Tapi pandangan kau lah, apa pandangan adil ke tak adil macam tu? Tak adil lah bagi saya. Bagi saya kenalah. Benda tu kita production tu dah buat betul gelumus. Kalau ada royalty even berapa persen pun bagilah kan. Kongsilah rezeki pun kan. okey. Cuma itulah macam saya kementerian lah yang kena sebab apa Zam, dia macam ni Zam. Kau tengok Station A beli Station A beli, kita bayar sekali. Station A ulang lah sampai bila-bila pun dia tak bayar dah. Station A pergi jual kat Station B, tak dapat apa. Dan kita tak dapat apa-apa, dia dapat. Station A tetap dapat duit daripada hak cipta yang dia pegang tu, dan Station A boleh jual di mana-mana dalam dunia dan di mana-mana platform dan dia dapat duit. So kau rasa adil ke macam tu? Yang tak adilnya kepada yang first tu lah, kan? A. Dia ambil dia exploit kan sepenuhnya, dan kau betul lah. Aku punya drama lah tu. Contohnya kau Izam, kau dah tua sikit lah masa tu. Ini Atuk punya drama berlakon dulu ni. Woi, Atuk hebat dah Atuk berlakon. Atuk dapat duit lagi. Dia mesti fikir Atuk dapat duit lagi, drama tengah siar. Sepatutnya kalau dah ikutkan logik akal, tayang ulang-ulang tayang, kita memang akan dapat duit lagi lah. Logik akal lah. Kan, logik kan. Tapi awal-awal daripada awal berpuluh tahun dah dasar ni dikekalkan macam tu. Jadi nak ubah bukan kita, ubahnya adalah yang orang atas ni lah yang kena ubah, gubal balik semua benda daripada. Tapi Zam, orang atas tu siapa yang kau cakap ni? Kalau orang atas tu adalah pegawai-pegawai kerajaan, mereka akan bertukar-tukar kan. Mereka pun tak faham industri. Sebab tu kalau kau tanya abang lah, kita anak seni ni kita kena perjuangkan hak kita tu. Bermakna kefahaman kita kepada akta hak cipta tu, kita boleh orang kata fight hak kita. So kalau kita semua diam, selesa dengan apa yang berlaku, 10 tahun lagi pun macam ni juga, 20 tahun lagi pun macam ni. So kita dah bercakap pasal hak kita ni dah lama dah. So kita nak ada political will yang mana kerajaan hari ini buat sesuatu, kerana ketidakadilan ini perlukan pembelaan. So korang kena fight, sebab perjuangan ni masih panjang kerana kesedaran tu belum ada. Kita tak dapat hak kita. Okay Zam, kau rasa lah industri kita ni dalam keadaan sekarang, kau rasa macam mana? Kalau dari segi side pelakon, kita kena explore lah. Explore pelakon lain. Bukannya dalam kelompok tu nak bagi contoh macam Datuk cakap, producer dapat 5 choice of hero je. Bapak pun berapa 2-3 orang ni je. Kita ramai lagi pelakon. So lagi satu, kita bagi peluang kat orang. Satu lagi, kita memang kena explore benda yang baru, orang baru. Janganlah yang ni orang suka, kita ambil dia lah sampai ke sudah. Sebab bila nak ni, sebab kalau kita tengok drama ataupun luar punya drama pun, pelakon ni lain-lain. Pelakon ni Hyun Bin tu nak keluar TV setahun sekali pun susah. Kenapa? Sebab dia satu, of course bayaran lah, bayaran dia memang mahal. Tapi kita tolak tepi bayaran. Kalau kita rotation 20 orang hero setiap drama tu, kita takkan nampak pun muka dia pukul 1 muka dia. Kita rotate. Lepas tu kena banyakkan kepelbagaiankan lagi. Okay, mungkin 5 tahun lepas dia tak sesuai jadi hero, tapi kita tengok 5 tahun kemudian, contoh sekarang, boleh tak dia jadi hero? Kita boleh tengok lakonan dia sebelum ni. Okay, dia ada ciri-ciri, try. Tapi berani tu tak ada. Bagi saya tu je, berani tu tak ada. Apa yang ditakutkan? Sebab kalau nak kata cerita flop, kau ambil hero berapa juta followers pun flop juga cerita tu. So kenapa tak try hero yang belum jadi hero? Kalau flop pun tak rugi apa. You didn't lose a thing. Sebab yang kau 10 cerita followers tinggi pun flop juga. Kan?
Kalau meletup, rezeki lah. Tu orang cakap lah. Tu bagi saya itulah kena ubah lah. Dan Dari segi tu, lepas tu ubah pengarahan. Sebab janganlah guna data yang sama. Sebab kita bila data yang sama, kita akan dapat touch yang sama. benda sama je. Touch yang sama je. Sama lah macam drama pun, genre pun kena berbeza-beza. Contoh, Kita cinta, cinta, rebut tanah. yes. Itu holding ni, holding. Benda sama je. so kalau nak buat adaptasi janganlah kalau kau ambil Korean adaptation, korang nak hero muka macam Korea. Kita ni Melayu. Kita adaptasi cerita Korea. Jadi tapi pelakon kita pelakon Melayu. Janganlah korang nak Korean kan korang punya pelakon. Tu bagi saya lah. Bagi saya kita Melayu macam tu. Kenapa Indonesia salah satu industri yang berjaya betul. Filem diorang. Ada tak diorang mengagungkan pelakon-pelakon mix? Diorang muka Melayu itulah Indonesia. dia jadi ni. Tapi handsome lah. Ada je pelakon dulu saya kenal tak handsome pun. Tapi lepas jadi hero, handsome. So dia sebabkan benda tu aura lah. Aura benda tu. Korang tak bagi chance, tak adalah aura dia keluar. Padahal muka dia sama je 10 tahun lepas. Tapi kenapa sekarang nampak Lain lah. aura lah benda tu. Bila jadi hero terus tukar lah. Lain. Lain. Right. So okay, kita dah di penghujung rancangan podcast. Sebagai orang muda lah, apa harapan Nizam kepada kerajaan? Kalau boleh lakonan is lakonan. Kalau dapat bajet yang lagi besar untuk allocate beberapa sektor dalam lakonan kan, jika orang cakap drama TV, lepas tu doku semua tu baguslah. Lepas tu satu lagi, sediakan satu idea ataupun allocate sesuatu untuk pemain-pemain industri ni. Tak kisahlah belakang tabir ke depan tabir ke. Kalau ada idea untuk perniagaan, sediakan orang cakap platform. Contoh, jom ni kita ada sediakan 1000 slot ni untuk niaga online. Right. So mungkin benda tu boleh, walaupun dia kerja dalam bidang tu, tapi benda tu dia still boleh buat. Macam sekarang saya tengok ada je ramai yang pelakon dengan belakang tabir dah start online semua, baguslah. Cuma kalau kerajaan more tu bagi lagi buka mata kepada Bagi khas lah peruntukan khas dia lah. peruntukan korang nak mulakan modal. Contoh korang perlukan 1000 ataupun 500 lah kan untuk modal. So tak apa kalau tak dapat modal pun bagi saluran produk-produk yang memerlukan penjual. Tunjukkan kepada orang industri sini ni. Mungkin yang 10 orang tak nak ambil, 2-3 orang yang nak ambil. Kita tak tahu, tapi buka mata lah. Boleh je sebenarnya. Dari situ, so tak adalah terlampau banyak kes-kes kita baca setahun tak ada job. Macam saya tengok baru tadi Mak Wan kan. Mak Wan tak ada job. Setahun. Tapi alhamdulillah Mak Wan dia jual sambal. Kalau orang nak bising dia, buatlah kerja lain. Orang tu buat kerja lain lah tu. Dia buat sambal dia tu. Cuma dia sekarang bersuara tentang offer lakonan. Betul. Dia bukannya mati ke bulu. Betul. Dia ada buat sambal dia tu. Cuma kadang-kadang orang tak faham yang tu. Dia bukan duduk tunggu job. Dia ada. Income dia ada. Dia cakap dia ada income jual sambal. So dia sekarang bersuara tentang offer lakonan. Beza tu kan? Beza sangat. Lainlah kalau saya tengah tak ada kerja, saya tak berlakon, saya tak tahu kerja apa saya nak buat. Itu kau nak hentam, kau hentam. Tapi ni dia cakap dia ada bisnes sambal ni, tapi dia sedih sebab setahun tak dapat tawaran. Dia bercerita tentang peluang. Bukannya dia cerita pasal dia tak ada duit. Peluang dia tak ada job ni nama dia, bukannya tak ada. Tu so yang membaca pun kena cerdik jugalah. Janganlah baca satu kena jalan. cerdik jugalah. Baca maksud dia apa sebenarnya. Itulah saya macam kesian tak ada job, tapi dia ada sambal. So dia bukannya mati ke bulu tak ada duit minta sedekah. Cuma dia cakap pasal kenapa aku tak ada job. Right. Itu persoalan dia. Dia pelakon, dia nak berlakon. Contoh nak cakap pasal Hairul Azrin, dia kaya raya sekalipun dia still berlakon. Sebab minat dia nak berlakon. Betul. Sama macam Mak Wan, dia ada duit. Dia ada jual sambal tapi dia nak berlakon. Itu dia punya kepuasan dalam diri. Berbeza kalau dengan orang minta sedekah, bagilah saya duit, saya tak ada duit. Dengan saya ada jual sambal, tapi saya kenapa saya tak ada job ni? Kita jangan dengar kan anak seni kita minta sedekah kan, tak ada kan. Diorang ada income belakang. Yang apa yang saya kenal lah, dia ada income kat belakang-belakang, tapi diorang bersuara tentang kenapa diorang tak diberi peluang.
Tu maksud dia bila kita bincang tadi, kronik, muka yang sama je, tak habis-habis pagi, petang, siang, malam muka sama. Boleh je tukar. Yalah, mungkin juga kurang peluang pekerjaan, kurang perolehan daripada stesen TV. Jadi macam mana kita nak buat tu, Datuk? Kalau kat orang-orang production yang katanya kontak dia tahu tu je. Macam mana? Boleh je kita bertanya, kena tak nombor ni? Ada tak nombor ni? Boleh je sebenarnya kan? Boleh. Tak, sebab tu saya kata tadi, kita kena ada satu industri yang orang kata diurus takbir dengan baik. Kan hari ni kita tercari-cari formula, kaedah bagaimana nak mengurus takbir sebuah industri. Tapi bila saya fikir balik, adakah benarnya kita ni sebuah industri? Ini persoalan yang perlu dijawab. Nanti kan di episod akan datang soalan kita akan bicara. 10 tahun lepas ada orang tanya dah adakah dia. benar industri ini bertaraf industri? Kerana Ataupun saya saja rasa kilang saja. Saya rasa kita belum sampai sebuah industri yang boleh dibanggakan oleh kerajaan. Sebab tu kerajaan pun kurang peruntukan pada kita. Right, so kita bicara lagi di episod akan datang di podcast Masuk Angin Keluar Asap. Bye-bye. Bye.